Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita nak sambung pelajaran kita. Pada hari ini adalah mata pelajaran akhlak dan tasawuf darjah 4, pelajaran yang ke-6, iaitu adab di majlis keramaian. Apakah dia adab di majlis keramaian? Okey. Untuk sekarang ni di musim COVID-19 ni, dah lama kita ni sebagai orang Islam tak buat majlis keramaian ni. Apa dia contoh-contoh majlis keramaian ni? Majlis keramaian maknanya adalah orang yang sesuatu komuniti ataupun sesuatu kelompok manusia yang membuat aktiviti ziarah menziarahi, aktiviti perkahwinan, mesyuarat dan sebagainya. Sebagai contoh, aktiviti keramaian adalah hari raya, majlis hari raya, atau sebagai contoh jemputan kahwin, atau sebagai contoh yasin tahlil yang mana orang ramai datang, makan bersama-sama. Itu adalah merupakan majlis keramaian. Apakah dia adab? Baik, kita tengok pada pengenalan ni. Kita akan belajar 3 benda ni. Tengok yang atas tu, yang pertama dia kata mengadakan pertemuan sesama manusia di dalam satu majlis bertujuan mencari ketenangan, bertukar-tukar pendapat, majlis keramaian dan lain-lain. Yang kedua dia kata dianggap baik asal ada nilai-nilai akhlak sebagaimana yang digariskan oleh Islam. Dekat sini dia kata sebagai pengenalan yang kita kena tahu, majlis keramaian ni adalah pertemuan manusia ni, orang kumpul sama-sama, makan sama-sama, berbincang sama-sama, bertukar pendapat. Itu adalah merupakan majlis keramaian, dan dianggap asal ada nilai-nilai akhlak yang baik. Contoh adalah majlis-majlis ilmu. Contoh kita belajar dalam kelas, itu dikira sebagai majlis keramaian juga. Sebab kita ada ramai, dalam satu kelompok yang ramai, ada satu ustazah yang mengajar, cikgu ke apa, yang mengajar di hadapan. Itu juga dikira sebagai majlis keramaian yang ada nilai-nilai dan akhlak yang baik untuk kita contoh. Jadi apakah dia? Yang ketiga dia kata sesuatu majlis yang melibatkan kehadiran orang ramai, sama ada di dalam keluarga, masyarakat atau lain-lain. Dalam majlis tersebut, tak kira dalam majlis kahwin ke apa, yang ada orang ramai, sama ada keluarga sendiri ke, ataupun orang luar ke, ataupun sesiapa sahaja kita jemput, di dalam majlis-majlis tertentu, di dalam satu kelompok komuniti terhadap majlis yang kita buat tersebut. Contoh dalam gambar kita nampak kat sini adalah yang ini adalah majlis pertunangan, kemudian majlis perkahwinan yang kita sering ketahui lah. Itu adalah majlis-majlis yang mana hadirnya ahli keluarga perempuan, hadirnya ahli keluarga lelaki di dalam satu tempat, makan bersama-sama dan sebagainya. Dan sekarang ini tak ada lagi akibat pandemik COVID-19 ni. InsyaAllah bila semua dah berakhir dan majlis-majlis keraian begini akan ada lagi untuk kita. Baik, kemudian apakah dia adab-adab di majlis keramaian? Apakah dia ada adab? Yang pertama adab dia adalah memberi salam dan berjabat tangan. Mana-mana tempat yang kita masuk, tak kiralah rumah orang ke, masjid ke, rumah sendiri ke dan sebagainya, tempat yang terutamanya adalah tempat yang kita menuntut ilmu, itu di sekolah, adalah kita hendaklah sama sekali memberi salam. Janganlah dekat tangan suka beri salam pula. Memberi salam, Assalamualaikum ataupun Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan berjabat tangan. Salam. Salam. Orang yang lebih tua daripada kamu kena cium tangannya. Sekarang tak boleh salam, takut ada kuman COVID-19. Baik, yang kedua, dia kata memakai pakaian yang menutup aurat. Apabila kita datang ke tempat orang yang mana yang lelaki, pakailah menutup aurat. Apa yang kamu sedia maklum, lelaki berpakaian baju. Baju tu kemudian seluar panjang, bukan seluar pendek yang nampak lutut. Bukan kamu pakai boxer, bukan kamu pakai spender semata-mata pergi ke rumah orang. Hendaklah kamu pakai pakaian yang kemas. Nak pergi jemputan kahwin, takkan kita nak pakai baju sukan pula. Pakailah baju kemeja, pakailah slow slack dan sebagainya yang kemas. Yang perempuan pula, yang aurat perempuan ni selalu yang saya nampak
bajunya dah auratnya dah tutup tapi bajunya ketat. Ketat tang sini, ketat tang punggung, terutama adalah baju-baju kebaya lah, baju-baju kurung lah. Itu yang selalu yang kita nampak. Pakaian menutup aurat. Kemudian yang ketiga, berbual perkara yang berfaedah. Maknanya kita bercakap dengan orang tu adalah perkara-perkara yang berfaedah. Jangan cakap benda-benda yang larah, benda-benda yang mendatangkan dosa kepada kita. Yang keempat, memberi ruang hadirin yang baru sampai. Yang ni selalu berlaku. Bila kita makan jemputan kahwin ke apa, kalau kita dah siap makan, cepat-cepat kita makan, kemudian kita beransur pergi dan beri peluang pada orang baru datang untuk duduk makan di situ. Apa yang kita nampak hari ini sebelum ni ketika ada majlis perkahwinan, dia dah makan, dia duduk lama-lama meja tu, dia berbual, dia berborak santai, sehingga kan ada tetamu yang baru hadir datang, salam keruk, bagi duit pada tetamu, bagi hadiah dan sebagainya, balik tak sempat makan. Akibat tak ada tempat duduk, akibat daripada silap kamu sendiri. Hendaklah kita beri ruang hadirin yang baru sampai, bagi ruang orang yang baru sampai tu untuk dia makan, dan kita pun beransur sebab kita dah selesai menjamu yang tuan rumah sediakan kepada kita, kan. Baik, yang kelima adalah menjaga pandangan mata, baik lelaki maupun perempuan. Jaga mata kita daripada tengok orang tu lama. Tengok perempuan tu pakai macam tu, tengok je. Yang lelaki jaga pandangan mata. Yang perempuan tu tengok lelaki tu handsome sikit, tengok je, tak kebel-kebel. Jaga pandangan kita daripada tengok benda-benda yang tak elok untuk diri kita. Kemudian yang keenam adalah tidak membuat bising. Yang keenam, bila kita datang dalam satu majlis, sebagai contoh yang senang adalah majlis perkahwinan yang kita nampak, ialah memang ada kadang-kadang ada karaoke, kan, majlis keramaian. Tapi kita dalam satu komuniti, dalam satu kelompok yang sama, bila kita menghadiri majlis, tapi kita janganlah membuat bising majlis orang. Ketawa, berkelakar, kokang kat satu tempat tu, hingga mengganggu pada majlis tersebut. Tak elok. Jangan membuat bising. Nak bercakap boleh, tapi dia bercakap terlalu kuat, ketawa terlalu kuat hingga mengganggu pada tetamu-tetamu lain. Kemudian yang ketujuh dia kata adalah mematuhi tata cara majlis. Ikut tata cara majlis tu nak apa, kita follow. Orang tu nak apa, kita follow. Dia nak buat apa, kita ikut. Mematuhi tata cara majlis, ikut apa yang majlis tu nak. Contoh majlis-majlis perkahwinan, kebiasaannya kita akan tunggu pengantin pada jam 2 petang. Pengantin baru datang. Kemudian ada kompang. Ikut. Janganlah kita memandai-mandai. Pengantin belum sampai, kita sibuk-sibuk duduk dekat pelamin pengantin tu. Mematuhi tata cara majlis. Itu adalah sebagai contoh. Baik, dekat sini kita belajar 3. Pengenalan, pengertian majlis keramaian, kemudian adab di majlis keramaian. Kemudian yang ketiga adalah larangan di dalam majlis keramaian. Sekejap, saya tengok sekejap. Seterusnya adalah larangan di dalam majlis keramaian. Apakah benda-benda yang kita tak boleh buat di dalam majlis keramaian tersebut? Larangan. Kita tak boleh sama sekali buat. Yang pertama adalah mencelah percakapan orang lain. Apa yang orang cakap, kita sibuklah nak mencelah apa orang tu cakap. Apa yang orang cakap, kita sibuklah nak termasuk campur apa yang orang tu cakap. Yang kedua dia kata mencela orang lain dan berbisik hal orang yang lain. Mencela ni maknanya kutuk orang tu. Mentang-mentang orang tu datang badan gemuk, yalah gemuk kan, kacau orang nak makan, ganggu lalu lintas dan sebagainya. Tak boleh. Mencela dah lah kamu, hina dia. Lepas tu kamu mengumpat dengan orang lain dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah membuka keaiban orang lain. Membuka keaiban ni mentang-mentang dia tu adalah orang yang kurang berkemampuan, kamu kata dia tu adalah miskin, busuk dan sebagainya. Membuka keaiban, kamu hina dia dan sebagainya. Yang keempat adalah duduk di tengah pintu dan lorong laluan.
Yang ni ada juga pernah berlaku ketika di majlis perkahwinan. Ada sekelompok orang ni, manusia ni, dengan kawan-kawan dia. Dia duduk dekat depan pintu pagar rumah orang tu, ataupun depan pintu dewan ketika orang tu nak masuk. Ketika ada tetamu-tamu nak masuk, ketika terutama ada pengantin yang nak masuk berjalan masuk ke parlimen. Duduk dekat luar tengah-tengah tu buat apa? Dia sengaja untuk kacau pada majlis tersebut. Tak boleh sama sekali. Yang kelima adalah mengganggu keselesaan orang lain. Mengganggu keselesaan orang lain ni di antaranya tadi ialah yang saya sebutkan tadi adalah berbuat bising, yang terlalu bising sangat dalam suatu meja tu hingga mengganggu orang lain untuk menjamu selera pada majlis tersebut. Itu sebagai contoh di antara larangan-larangannya. Baik, kemudian seterusnya adalah adab makan dan minum. Di dalam majlis keramaian ada adab makan dan minum ni, kamu dah sedia maklum lah apa benda yang kita kena buat ketika sebelum makan, sebab hari-hari kamu makan. Yang pertama adalah dia kata membasuh tangan sebelum makan. Basuhlah tangan. Kat TV pun dah banyak ajar cara basuh tangan. Ada celah-celah jari ni, celah-celah ni jari-jari ni pakai menggunakan sabun. Kemudian basuh hingga bersih, dan kemudian lap guna tisu baru kita makan. Yang kedua adalah membaca bismillah dan doa sebelum makan. Membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kita dah lupa, dah makan ni, Allah lupa pula nak baca doa, cukup sekadar membaca basmalah, bismillah, sambung makan. Kita lupa kan? Baik, yang ketiga adalah mendahulukan orang lebih tua. Jika kita nampak orang lebih tua ada di hadapan kita, minta dahulukan dia makan dulu. Bila dia makan baru kita makan. Dahulukan orang lebih tua makan dulu baru kita. Yang keempat adalah mengambil makanan yang hampir dengan kita. Ambil makanan yang dekat dengan kita. Jangan kita nampak makanan yang ujung tu dekat orang tu lah, kita langkah tangan kita pergi ambil ke ujung sana, ambil. Dah ketiak kamu tu kena dekat makanan-makanan orang lain, jangan nak makan. Ambil makanan yang dekat, itulah rezeki kita yang ada pada itu. Kemudian yang kelima adalah duduk dengan tenang. Jangan duduk makan dengan tenang. Ini tak, kejap duduk, kejap bangun, kejap gini, kejap gitu. Tak tentu hala. Yang keenam adalah tidak gelojoh. Makannya tidak gelojoh. Gelojoh tu makan terlalu cepat. Baru sekunyah 2-3 kali dah telan. Terbelekik mati, sia-sia je hidup. Yang ketujuh adalah jangan melakukan perkara yang menjijikkan. Perkara yang menjijikkan ni adalah sebagai contoh, tengah-tengah makan dengan orang ramai, sibuk korek hidung, lagi ni pula dekat nasi. Menjijikkan. Tengah-tengah makan, kamu pula boleh buang kahak kat tepi tu atau dekat pinggan kamu. Benda-benda yang jijik, yang kotor. Tengah-tengah makan, sama-sama kamu kentut. Orang sebelah bahu tengah makan. Tak elok tu. Baik, yang ke-8 adalah selesai makan, basuh tangan dan doa. Selesai makan, basuh tangan. Kalau kamu makan dekat rumah, basuh pinggan dan doa alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Akhlak dan tasawuf ni adalah merupakan perkara-perkara yang basic yang perlu kamu ketahui dalam hidup kamu sendiri tentang adab-adab kita. Terutamanya yang kita belajar ni adalah berkaitan tentang adab kera'ian. Apa yang kita perlu buat jika kita dalam satu majlis. Okey, kita sampai sini dulu belajar tentang adab makan dan minum di dalam majlis keramaian. Untuk sampai sini sahaja. Okey. Jadi apa yang saya nak kamu buat, nanti saya kamu bagi latihan dekat sini. Okey. Jika kamu ada printer dekat rumah, okey, print out latihan kamu yang saya beri, kemudian jawab. Dah jawab, kemudian kamu tampal dalam Kutliyah Akhlak. Okey. Apa dia yang kamu kena buat? Kamu tengok ni. Tuliskan pengertian majlis keramaian. Tadi pengertian majlis keramaian tu ada 3, cukup 2 kamu tulis, cukup 2. Kemudian isikan tujuan beradab semasa mengiringi jenazah. Yang ni kamu boleh tengok pada kitab kamu pada 6.2. Ni salah ni. Tujuan beradab semasa majlis keramaian. Kamu tengok pada kitab kamu ada jawapannya. Kemudian yang ketiga, larangan di dalam majlis keramaian. Nyatakan, diminta 5, dalam kitab tu ada tuliskan 5. Dan yang terakhir,
tuliskan adab makan dan minum dalam majlis keramaian, tuliskan 6 ni. Okay, maknanya kamu kena print out tu dua. Jika tiada printer, hanya ada buku tulis sahaja, cukup dekat situ saya kata tuliskan pengertian majlis keramaian, tuliskan 2. Kemudian selang sebaris atau selang 2 baris, buat yang kedua, tuliskan 5 daripada larangan dalam majlis keramaian, tuliskan 5 dalam buku tulis, selang sebaris. Kemudian yang ke-6, tuliskan 6 daripada adab makan dan minum di dalam majlis keramaian, tuliskan pula 6 daripada adab makan. Kemudian dah siap, hantar. Dan screenshot latihan online yang saya bagi juga ada. Online tu buat quizzes dan juga quizzes, hari ni quizzes. Screenshot hantar pada saya. Dan kehadiran kamu adalah saya ambil daripada tugasan yang kamu hantar. Kamu hantar tugasan saya, kamu tengok video saya, baru saya kira sebagai kehadiran kamu. Jika kamu tidak hantar kehadiran kamu, saya tidak akan kira sebagai kehadiran. Jika kamu tidak hantar tugasan kamu, saya tidak akan kira sebagai kehadiran kamu pada hari tersebut. Okey. Jadi itu sahaja pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.